apabila gambar itu selesai dicuci, ada kelibat yang menumpang di gambar itu, yaitu muka seorang perempuan ataupun nenek lah macam tu tengah memegang lilin. Hey, how guys, welcome back to my channel. Okay, hi guys. Hari ni kita akan bahas lagi tentang kisah-kisah urban legend yang berlaku di Malaysia sebelum ini sehinggalah kini. Kisah-kisah tersebut adalah kisah yang menjadi bualan ramai daripada zaman kakak-kakak kita dulu, abang-abang kita dulu dan sehinggalah sekarang. Cerita pertama yang bertajuk Makcik Karipap. Check it out. Siapa yang pernah tinggal di asrama, dia akan tahu dan pernah mengalami ataupun pernah dengar kisah Makcik Karipap. Makcik Karipap ni adalah seorang makcik ataupun aunty yang sering berjual karipap, kuih karipap di tengah malam. Dan tempat yang paling dia suka adalah di atas bangunan. Maksudnya di atas lah. Maksud dia macam tingkat 3 ataupun tingkat 4 macam tu. Kisah dia macam ni. Ada satu malam, student ni dia belajar dalam bilik. So dalam bilik tu dia tidak berseorangan dan dia bersama dengan beberapa orang kawan. Malam tu juga dia tengah belajar di berdekatan dengan tingkap ataupun jendela. Biasa student bila dia mau menenangkan fikiran ataupun tengah mau fokus belajar, dia orang akan lebih suka meja belajar diorang tu berdekatan dengan tingkap. So malam tu dia tengah belajar, dia tengah buat assignment. So tengah-tengah buat assignment tu, tengah-tengah fokus buat assignment, dia dengar ada suara perempuan di lingkungan umur 50-an ke 60-an macam tu bagi salam. Assalamualaikum, dia cakap, nak mau beli karipap? Okay, masa tu budak ni dia tidak tengok pun suara tu datang dari mana, sebab dia tengah jawab juga. Dia cakap napalah makcik, dia cakap, habis saya sudah makan bah tadi, saya kenyang, dia cakap. So itu makcik pun dia pun menjawab, dia cakap, dia cakap, napalah kalau macam tu. Kemudian beberapa minit selepas makcik punya suara tu hilang dan berlalu pergi, budak ni tadi dia suddenly terfikir dah, bila masa tingkat dia tu, tingkat yang tempat dia tinggal dan jendela dia tu mempunyai koridor di luar. Koridor ni dia akan berada di luar dan kita akan fikir yang makcik tu berjalan. Malangnya tingkap bilik budak tu tidak mempunyai koridor dan biliknya itu adalah di tingkat 3. So di sana dia terfikir, macam mana makcik jual karipap tengah malam berjalan meniti tingkap tanpa menjejakkan kaki di mana-mana. Kisah ini sangat popular di kalangan pelajar asrama, pelajar universiti, pelajar college, dan memang banyak versi cerita ini. The next cerita is tentang kisah rumah sewa RM50. So check it out. Cerita ni mengisahkan sebuah rumah double store, tapi disewakan dengan hanya RM50 sebulan.
tuan rumah dia ni menyewakan untuk siapa-siapa saja yang mau menyewa rumah dengan nilai RM50 sahaja. Bagi kita yang biasa menyewa ni, kita akan rasa lebih teruja bila dengar, wah, murahnya rumah ni. Sewa bulanan yang sangat murah dan berbaloi ya, 2 tingkat rumah itu. Dan kejadian ini berlaku di Seksyen 2 Shah Alam. So, ada kisah yang mengatakan dulu ada 4 orang kawan ni, lelaki, diorang tengah cari rumah sewa. So, bila diorang dapat tahu ada satu buah rumah sewa yang sangat murah dan berbaloi untuk dihuni, diorang pun pergi. And then tu rumah tu pun bagi sewa macam biasa. Hari pertama diorang berada di rumah tu, waktu pagi diorang masuk rumah tu nampak macam biasa, kemas, selesa, bersih. Dan salah satu daripada kawan diorang ni cakap yang, wah, hebat oh, rumah macam ni 2 tingkat, bersih, kemas, tapi harga sewa RM50 sebulan. Diorang 4 orang ni tidak terfikir pun kenapa murah sangat rumah sewa itu ya, waktu menjelang maghrib. Okay, kawan dia ni tengah mandi. Waktu dia mandi tu dia dengar suara perempuan sedang menangis. Okay. Waktu dia dengar suara orang menangis tu, perempuan menangis, dia masih boleh cakap dalam hati dia, oh, tidak apa-apa ni, biasa, ini perasaan saya saja. Okay. Lepas dia mandi tu, dia keluar daripada bilik. And then dia nampak kawan dia seorang ni tengah duduk menghadap tingkap, membelakang dengan dia. Okay, dia tanyalah, pernah mandi ke? Macam tu. Tapi kawan yang dia tanya ni diam dan tidak menjawab apa-apa dan tidak pun bergerak. Jadi dia buat tak tahu. Dia cakap, pedulilah. Okay. Dia pun tidak terfikir benda-benda yang macam misteri-misteri begitu kan. So dia turun dari bawah, dia mandi di atas, dia turun ke bawah, ke tingkat yang bawah tu. Tiba-tiba guys, dia nampak kawan dia yang tadi di bilik tu ada di ruang tamu bawah. And then dia tanya, dia cakap, bukannya tadi kau di atas kah? Dan kawan dia ni pun terpinga-pinga macam orang bongok gitu kan. Dia cakap, bila pula dari tadi saya di bawah ni, di ruang tamu, dia cakap. Jadi persoalan dia, siapa yang duduk di hujung katil menghadap jendela yang tadi. Setelah makan malam, diorang pun masing-masing mengantuk, penat sebab yalah baru datang dari pergi rumah tu, and then penat kan. So diorang pun ambil keputusan untuk tidur. Dan malam itu, tepat jam 12 malam, empat budak ni dengar bising-bising di bawah rumah, di tingkat bawah. Bising macam ada orang masak, macam ada orang tengah bercerita, macam ada orang tengah tarik perabot, pindah perabot ke sana kemari. And then orang pun ambil keputusan untuk pergi tengok empat-empat ni. You know guys, waktu dorang turun bawah, dorang nampak perabot-perabot yang ada di ruang tamu itu bergerak sendiri. Meremang bulu rumah kita. Bergerak sendiri. Dan ketika itulah diorang 4 orang dengar suara perempuan mengilai dan diikuti dengan suara tangisan. Dan pada malam itu juga mereka mengambil keputusan untuk keluar daripada rumah sewa. Dan rumah sewa tersebut, sebenarnya kisah rumah sewa ini pernah dijadikan filem tempatan kita di bawah arahan dan diterbitkan oleh M. Jamil. Malangnya filem tersebut tidak mendapat sambutan yang memberangsangkan daripada masyarakat kita. Ya. So, the next cerita yaitu tentang hantu lilin.
hantu lilin. Mungkin ada di antara yang lahir di tahun 80-an ataupun 90-an pernah dengar kisah ini. Kisah ini berlaku pada tahun 1995. So mungkin masa tu saya umur dalam beberapa tahun lah. Kisah ini melalui sekeping gambar di Bandaraya Johor Bahru. Gambar ini diambil dan gambar ini disiarkan, dan tersebarnya berita yang penuh ini melalui berita harian Metro pada tahun 1995. Gambar ini ada beberapa family member ni tengah bergambar, dan apabila gambar itu selesai dicuci, ada kelibat yang menumpang di gambar itu, iaitu muka seorang perempuan ataupun nenek lah macam tu tengah memegang lilin. Apa perasaan kamu bergambar and suddenly ada kelibat yang turut serta bergambar? Okay guys, itu sahaja daripada saya. Kita merungkai kisah urban legend yang pernah popular sehingga kini. Memang ada wujudnya makhluk-makhluk tersebut, sama ada yang terlihat daripada mata kasar. So, thank you for watching. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Tekan lonceng untuk dapatkan notification daripada ataupun untuk dapat update video baru daripada saya. Thank you guys.